Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk wang, iaitu invoice, bil dan cukai. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 115. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 3. Soalan 1, lengkapkan invoice di bawah. Jadi di bawah ni ialah invoice yang mana ada ruang yang tidak lengkap, jadi kita perlu lengkapkan. Sebelum itu kita boleh lihat apa yang dikatakan invoice ataupun maksud invoice. Cikgu dapatkan di buku teks awak, iaitu maksud invoice ialah senarai barangan atau perkhidmatan serta harganya yang dihantar oleh pembekal kepada pelanggan. Maksudnya kat sini ialah satu senarai. Ini dia alamat daripada syarikat pembekal dan juga nombor telefon, email semua. Kemudian diberikan kepada pelanggan beserta dengan maklumat harga-harganya. Cuma harga ini tak lengkap, maka kita perlu lengkapkan. Kita tengok di sini yang pertama, bola. Butirannya bola, harga seunit RM4. Seunit ni dia macam sebiji lah, kalau bola sebiji bola. Kemudian dibeli dengan bilangan 120 lah. Syarikat kedai wajar ni beli 120 ataupun syarikat ni menjual sebanyak 120. Jadi jumlah ini tidak dinyatakan, jadi kita perlu dapatkan harga untuk 120. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita akan buat darab, iaitu 120 kita akan darab 4 terus. Jadi kita buat 120, kita darab 4. Kenapa 4? Dia ialah RM4. Kita darab 4 dulu, nanti kita tambah RM dekat depan. Kemudian kita darabkan. Sifar darab 4, sifar. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Jadi inilah nilai dia. Kemudian kita tambah RM dekat depan. Jadi harga untuk 120 bola iaitu RM480. Jadi kita boleh masukkan dekat ruang yang kosong ni. Kita tulis 48 sifar. Ataupun kita boleh tulis guna ni guna teks. Lepas tu RM, power besar, RM kita kecilkan sikit, 18. Kita tulisnya RM 48 sifar. Maksudnya ialah harganya RM480. Kita kecilkan lagi sikit. Kita teruskan dengan seterusnya, iaitu gelung rotan. Harga seunit RM6, kemudian dijual 40 unit. Jadi kita akan buat 40, kita akan darabkan dengan RM6. Jadi kita tulis 40, kita akan darab 6. Sifar kali 6, kita dapat sifar. 4 kali 6, 24. Jadi dia 240. Kemudian kita tambah RM. Jadi jawapannya RM240 untuk gelung rotan. Kita masukkan dekat ruang sini, kita tulis ni RM. Dan kita tulis tu RM240. Itulah dia barangan yang kedua, iaitu gelung rotan. Kemudian kita tengok situ jumlah. Maksud jumlah di sini ialah harga untuk kedua-dua barang ini ditambahkan. Jadi kita buat
satu lagi operasi, iaitu operasi tambah. Maksudnya kita tambah RM480 dengan RM240. Okay, jadi ini kita kena buat bentuk apa tu, wang dia. Kita tulis RM 480, kita akan tambah RM240. 240. Okey, sekarang kita tambah sifar tambah sifar, 8 tambah 4, 12, 4 tambah 2, 6, dan ada 1 ke atas, jadi 7. Okay, jadi inilah di jumlah harga untuk kedua-dua barang ini, iaitu RM720. Jadi kita boleh lengkapkan, kita tulis tu RM72 sifar. Okay. Kita dah lengkapkan. Sekarang kita akan lihat pula seterusnya, iaitu diskaun diberi sebanyak 10%. Jadi kita perlu kira diskaun, iaitu 10% kita akan darabkan dengan jumlah harga. Jadi cikgu buatkan di muka surat sebelah, iaitu 10 per 100. Kita buat 10% dulu. Kita akan darabkan dengan RM720. Ini langkah pertama untuk mengira diskaun. Kemudian 10% ini kita perlu tukarkan kepada simbol pecahan ataupun kepada pecahan, iaitu 10 per 100. Kita akan darabkan dengan 720. Okey, kalau kita darab, kita boleh pemudahkan. Pertama kita silangkan sifar ni kita boleh pemudahkan, potong. Kemudian atas bawah juga kita boleh pemudahkan. Ini bermakna 1 akan darab 72 per 1. Okey. Jadi kita dapat nilai dia sama juga. Bila dia darab 1 dapat 72 juga. Kita tulis tu RM 72 per 1. Okay, bila dia per 1, maka kita akan terima jawapannya, iaitu RM72. Okay. Jadi kita tulis ni jawapan terakhir, iaitu RM72. Okay, inilah dia diskaun untuk 10%. Jadi kita boleh tulis dekat ruang kat sini, iaitu nilai diskaun tulis RM RM72. Okay, kemudian yang terakhir sekali, iaitu jumlah bayaran. Jumlah bayaran ni kita asalnya 720, tetapi oleh kerana ada diskaun, jadi kita perlu tolakkan. Jadi langkah seterusnya kita akan buat yang terakhir, iaitu RM720. Kita akan tolak nilai diskaun, iaitu RM72. Sekarang kita tolak. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 10. 2 jadi kurang 1. Okay. 10 tolak 2, 8. Kemudian 1 tolak 7 tak boleh, pinjam sudah jadi 11. 7 akan kurang 1 jadi 6. 11 tolak 7, 4. 6 akan kekal. Jadi inilah dia jumlah bayaran terakhir yang perlu dibayar oleh kedai wajah, iaitu RM648. Jadi kita boleh isikan di ruang kat sini, iaitu M648. Okey, ini 48. Okey. Jadi inilah dia jawapan terakhir untuk jadual ni, iaitu jumlah bayaran iaitu RM648. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Lengkapkan bil di bawah. Okey, apa maksud bil? Okey, bil ialah surat keterangan tentang harga barang atau perkhidmatan yang diterima. Okey, ini dia bil oleh syarikat Pasarjaya Husin Sdn Bhd, yang mana dibeli beras ada 5 itu ialah 5 unit.
harga RM26 tu ialah harga seunit. Jadi kita perlu lengkapkan. Okey. Jadi cara dia kita akan darabkan sahaja. Okey. Jadi kita akan buat RM26 darab 5. Tulis ni RM RM 26, kita letak sen, kita akan darab 5. Okay, sifar kali 5 sifar, sifar kali 5 sifar, 6 kali 5 30, 2 kali 5 10, tambah 3 13. Okay, jadi inilah dia wang ataupun harga beras, iaitu RM130 kerana dia ada beli 5 unit. Okay. Jadi kita lengkapkan jadual ni, iaitu kita tulis RM RM130. Seterusnya kita akan lengkapkan susu tepung. Ada 4 unit, yang mana satu unit tu ialah RM30.50. Jadi seperti di atas, kita akan darabkan. Okay. Jadi kita darabkan RM30.50. Kita akan darabkan dengan 4. Yes. Sifar kali 4 sifar, 5 kali 4 20. Sifar kali 4 sifar, tapi ada 2 ke atas, so kita tulis 2. 3 kali 4 12. Kemudian kita letak RM. Okay, jadi inilah dia nilai susu tepung, iaitu RM122. 122 ringgit. Okay, seterusnya kita akan kira pula tuala. Dia beli 6. Kemudian kita darabkan dengan harga seunit, iaitu RM12.90. Okay, jadi kita darabkan. Kita tulis dulu RM12.90. RM RM12.90. Kita akan darabkan dengan 6. Sifar kali 6 sifar, 9 kali 6 54. Kemudian ada titik, 2 kali 6 12, tambah 5 17. 1 kali 6 6, tambah 1 7. Okay, jadi inilah dia harga untuk 6 helai tuala, iaitu RM77.40. Okay. Jadi kita masukkan dekat ruang tu, press RM dan 77.40. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan 2 beserta pengiraannya. Okay, cuma soalan ni tidak nakkan kita kira jumlahnya. Okay. Maksudnya hasil ketiga-tiga harga ni kita tak perlu tambah, sebab kita perlu lengkapkan harga setiap unit saja. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Kira nilai cukai perkhidmatan berikut. Jadi apa maksud cukai perkhidmatan? Okay, cukai perkhidmatan ialah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan tertentu seperti restoran. Okay. Jadi restoran ni contoh saja. Okay, untuk soalan ini ialah tiket wayang, yang mana harga tiketnya RM10, kemudian dikenakan cukai 6%. Jadi soalan ini kita perlu kira cukai, maka kita akan darabkan 6% dengan harga tiket tu. Okay. Jadi langkah pertama kita tulis dulu 6%. Kita akan darab
harga tiket iaitu RM10. Okay, kemudian untuk mendarab, kita perlu tukarkan dahulu simbol peratus ini kepada pecahan. Jadi kita buat 6/100. Peratus itu ialah 6/100. Jadi kita tulis 6/100. Dan kita akan darabkan dengan RM10. Okay. Seterusnya kita akan permudahkan dahulu. Kita tengok sini ada sifar dan sifar ni. Kita permudahkan. Potong saja. Dia dah jadi macam ni. Kemudian 6 dengan 10 ni, atas dan bawah ni boleh dipermudahkan juga. Iaitu sifar 2. Yang mana 6 ini adalah 2 kali 3. Manakala 10 ni 2 kali 5. Jadi kita dapat nilai dia sekarang 3/5. Jadi 3/5 ni kita akan darab dengan 1 ni lah. Maksudnya 3 ni akan darab 1, kita dapat RM3. Okay. Jadi kita tulis ni RM3. Kita akan perkan dengan 5. Okay, kita masih lagi tak menjawab soalan ni sebab soalan ni kita perlu selesaikan dapatkan nilai dalam perpuluhan nanti. Okey, 3/5 ini bermaksud 3 dibahagi 5. Okey, jadi kita buat bahagi kat sini. Iaitu RM3 kita akan bahagi 5. Jadi sudah pasti kita perlukan sifar 5. Ini dia 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Jadi berapa kali 5 dapat 3? Tak ada. Yang ada ialah 1 kali 5. Jadi kita buat sini sifar dan sifar. Ini kita tolak dapat bahagi 3. Jadi jawapan dia takkan kita jawab sifar ringgit dan bagi 3. Jadi kita wujudkan titik perpuluhan dan kita wujudkan sifar. Kemudian kita turunkan sifar tu. Jadi nilai sekarang ialah 30. Jadi berapa kali 5? 30. Okey, ini sifar 5. 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Dia ada kat sini iaitu 6. Jadi kita tulis 6, kita tulis 30. Kemudian kita tolakkan dan habis. Jadi jawapan dia macam ni, iaitu sifar perpuluhan 6. Jadi dalam bentuk wang, kita cuma tambah sifar dekat belakang dia. Okey. Jadi kita dapat nilainya iaitu 60 sen. Okey. Jadi kita tulis ni jawapan yang terakhir iaitu sifar titik 6 sifar ataupun 60 sen. Okey. Okay, inilah dia harga cukai, bukan harga lah, maksudnya cukai perkhidmatan 6% tu iaitu 60 sen. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Hotel Mentari yang mana bayaran penginapannya ialah RM320. Kemudian dikenakan cukai sebanyak 6%. Jadi kita akan kira seperti soalan A, yang mana kita kira cukainya iaitu 6%. Jadi kita buat yang pertama sekali 6%. Kita akan darabkan dengan RM320. Itu langkah pertama. Kemudian kita akan selesaikan dengan cara pecahan, mendarab pecahan. Jadi peratus ini kita tukar kepada simbol per 100. Jadi kita dapat 6/100. Kita akan darabkan dengan 320. Okey, kemudian kita permudahkan. Kita tengok sini sifar dengan sifar ni ada sifar boleh kita potongkan. Kemudian kita boleh permudahkan sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. Okay, kalau macam ni cikgu suka dengan dua boleh. So kita boleh buat atas dengan bawah lah. 6 dengan 10 ni mudah untuk kita mudahkan. Dia ada dalam sifar 2 iaitu 5 kali 2 dan 5 kali 3 jawapan 6. Okay, kemudian seperti soalan A tadi, kita boleh darabkan dengan atas, diperkan dengan bawah. Okay, jadi untuk soalan ni, 3 ni akan darab dengan 3/2. Kemudian dia akan perkan dengan 5. Okay, jadi kita darab dulu 3/2 dengan 3.
32 darab 3 kita dapat 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Okay, jadi jawapan dia ialah RM96. Kita tulis RM 96 kita akan perkan dengan 5. Okey. Jadi masih lagi tidak menjawab sebab dia tidak dapat nilai wang yang betul, iaitu ni nilai dia ialah dalam pecahan kan. Jadi kita bahagikan 96 dengan 5. Okey, nanti kita akan dapat jawapan terakhir dia. Okay, sekarang kita bahagikan 96 dengan 5. Kita tulis RM 96 kita akan bahagi 5. Okay, jadi tulis RM siap-siap. Okay, so sifir 5 kita tulis ni berapa kali 5 dapat 9. Ini sifir 5, 5, 10. Dah lebih Jadi kita ambil 1, iaitu 1 kali 5, 5. Kemudian kita tolak dapat 9 tolak 5, 4. Kemudian kita turunkan 6. Jadi nombor sekarang 46. Kita tanya berapa kali 5 dapat 46. Jadi kita tulis sifir 5 tadi, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, kemudian ada 45. Okey. Jadi yang hampir ialah 45, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tulis sini 9, kita tulis 45. Kemudian kita tolakkan 6 tolak 5 jadi 1, 4 tolak 4 habis. Okay, jawapan dia ialah RM19, kemudian baki 1, jadi masih tak lengkap. Yang mana 1 ini kita boleh hapuskan dengan kita letak titik perpuluhan dan letak sifar. Kita turunkan sifar, nombor sekarang ialah 10. Jadi berapa kali 5, 10? Okay, 2 Jadi tulis 2, di sini 10. Dan kita tolakkan dan selesai. Okay. Oleh kerana ini wang, jadi seperti biasa kita tambah sifar dekat belakang. Okay, jadi cukai perkhidmatan untuk soalan B ni, hotel ni, yang menginap kat hotel ni cukainya ialah 6%, yang mana nilainya ialah RM19.20. Jadi kita tulis ni RM RM19.20. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Baiklah, di sini ada resit bayaran tempat letak kereta, yang mana harga untuk 1 jam ialah RM1, tetapi tempoh kat sini ialah 5 jam, kemudian cukainya 6%. Jadi kita perlu kira cukai perkhidmatan iaitu 6%. Tetapi untuk tempoh 5 jam. Oleh kerana soalan ini 1 jam RM1, kalau 5 maksudnya kita akan darabkan RM1 dengan 5. Okay. Jadi kita boleh buat betul lazim, iaitu kita buat RM 1. Cikgu tahu kita boleh buat congak je, jawapan ni memang RM5 kan. Tapi kita tunjukkan juga, so kita darab 5. Okay. Kenapa kita darab 5? Sebab dia ada 5 jam. Jadi jumlah parking ni bayarannya ialah sifar 1 kali 5, 5. Okay. Jadi jumlahnya ialah RM5. Jadi kita perlu kira cukai perkhidmatan. Jadi kita akan buat 6/100 ataupun 6% dahulu. 6% kita akan darabkan dengan RM5. Okey, kita biarkan dulu perpuluhan ya. Okey, kemudian tukarkan peratus ini kepada pecahan. Jadi kita akan buat 6/100. Kita akan darab RM5. Okey. Bila RM5, susah untuk kita nak permudahkan.
Jadi cikgu cadangkan kita tukar RM5 ini kepada sen. Okey. Jadi kita tahu kalau contohnya 90 sen tambah 10 sen bersamaan sifar 9 tambah 1, 10. Okay, jawapan dia 100 sen. Okay, 100 sen ni sebenarnya kita juga akan sebut sebanyak RM1. Okay, 100 sen tu RM1. Jadi kalau RM5, ini bermakna dia ialah 500 sen. Okay, kenapa cikgu tukar? Sebab cikgu nak permudahkan. Okay. Jadi cikgu tukar tulis ni 500 sen. Okay, bila cikgu nampak sen ni, kita mudah untuk kita potong sifar ni. Okay. Jadi kita potong macam ni, potong macam ni. Jadi kita akan buat apa sekarang? Kita akan darabkan 6 dengan 5. Okay. 5 ni ialah 5 sen. Jadi 6 darab 5. Kita dapat 6 darab 5. Okay, kita tulis 6 darab 5. Jawapannya ialah 30. Oleh kerana 5 ni ialah sen. Jadi kita tulis ni 30 sen. Okay. Jadi 6 darab 5, 30 sen. Kita terus dapat jawapannya. Okay, 30 sen. Okay, ataupun kalau kita nak tulis dalam RM, iaitu kita tulis RM sifar titik 3 sifar. Okay. Sebab soalan ni tak dinyatakan sama ada kita nak jawab dalam sen ataupun dalam bentuk RM. Jadi jawapan untuk soalan C ini ialah 30 sen. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk wang, iaitu invoice, bil dan juga cukai bagi muka surat 115 untuk nombor 1, 2 dan 3. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.